Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar asid dan alkali. Standard kandungan 8.1 asid dan alkali dan standard pembelajaran 8.1.1 menguji bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus dengan menjalankan penyiasatan. Jom kita belajar. Apa yang akan kita belajar pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan mengetahui alat untuk menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Yang kedua, kita akan mengenal pasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui kegunaan bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan. Dan yang terakhir sekali, kita dapat mengenal pasti pengganti kertas litmus. Apakah itu kertas litmus? Kertas litmus ialah alat yang digunakan untuk menguji sama ada sesuatu bahan itu adalah berasid, beralkali atau neutral. Kertas litmus mempunyai dua warna, iaitu kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Mari kita lihat perubahan kertas litmus pada bahan berasid. Pada bahan berasid, apabila diuji, kertas litmus biru apabila dititiskan dengan bahan berasid akan bertukar menjadi merah. Manakala kertas litmus merah jika dititiskan dengan bahan berasid, warnanya tidak berubah. Saya ulang sekali lagi, apabila bahan berasid diuji dan dititiskan pada kertas litmus biru akan bertukar menjadi merah. Apabila dititiskan pada kertas litmus merah, tiada perubahan yang akan berlaku. Mari kita lihat perubahan kertas litmus pada bahan beralkali. Apabila dua jenis kertas litmus diletakkan, iaitu kertas litmus biru dan kertas litmus merah, apabila dititiskan dengan bahan beralkali, dititiskan pada kertas litmus biru, tiada perubahan warna yang berlaku. Manakala apabila dititiskan bahan beralkali pada kertas litmus merah, maka kertas litmus merah akan bertukar menjadi biru. Saya ulang sekali lagi, apabila bahan beralkali dititiskan pada kertas litmus biru, tiada perubahan warna yang akan berlaku. Manakala apabila bahan beralkali dititiskan kepada kertas litmus merah, maka kertas litmus merah itu akan bertukar menjadi biru. Mari kita lihat pula perubahan kertas litmus pada bahan neutral. Apabila dititiskan bahan neutral ke kertas litmus biru dan merah, tiada sebarang perubahan warna berlaku. Biru tidak berubah kepada apa-apa warna dan merah juga tidak berubah. Anak-anak, untuk kita mudah ingat bagaimana perubahan kertas litmus pada bahan berasid, alkali dan neutral, kita perlu ingat formula disambal kali. Okay, senang sahaja formula ni. Okey, kita buat macam ni. Disambal, okay, kita ingat macam ni. Okey, kita kena tengok begini daripada sini ke sini untuk begini. B untuk biru, biru kepada merah. Jika kertas litmus biru bertukar menjadi merah, itu adalah asid. A-S-I-D, asid. Okey, untuk kita mengingat bagi bahan beralkali pula, kita perlu tengok daripada sebelah sini pula. MB alkali. Okey, jadinya M untuk merah, B untuk biru, merah, kertas litmus merah kepada biru, maka bahan tersebut adalah alkali. Kita ingat, biru kepada merah adalah asid. Okey, manakala merah kepada biru,
merah kepada biru, merah kepada biru adalah alkali. Mudah bukan untuk mengingat perubahan kertas litmus bagi bahan berasid, alkali dan neutral. Yang neutral ni senang je lah. Tiada perubahan warna bagi kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Mari kita cuba jawab soalan ini. Yang pertama kata dia, apakah sifat bahan X, Y dan Z berdasarkan perubahan warna kertas litmus berikut. Okey, mari kita lihat yang pertama sifat bahan X. Kita perhatikan bahawa kertas litmus biru dan kertas litmus merah tiada warna. Okey, sebelum itu kita perlu tulis dahulu kalau dapat soalan macam ni. Kita tulis dahulu formula yang kita kena ingat. Di sambal kali. Okey, kita tengok yang pertama. Biru kepada biru tetap biru, merah tetap merah. Jadinya sifat bahan dia apa? Tiada perubahan warna. Maka yang ini senang. Iaitu jawapannya apa? Ya, betul. Ini adalah neutral. Bahan neutral. Baiklah. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, biru tiada perubahan. Tapi merah kepada biru. Merah kepada biru. Macam mana tu? Kita tengok kat sini tadi kan? Merah kepada biru. Merah kepada biru. Ini bermaksud bahan tersebut ialah apa? Alkali. Merah kepada biru, alkali. Ya, betul. Ini adalah bahan beralkali. Manakala yang ketiga pula. Biru kepada merah dan merah tiada perubahan. Biru kepada merah dan merah tiada perubahan. Kita tengok di sambal kali ini. Biru kepada merah. Maksudnya jawapannya ialah asid. Tulis kat sini. Asid. Jelaskan? Bahan berasid, beralkali dan neutral juga kita dapat kenal pasti dengan menggunakan deri rasa dan sentuhan. Contohnya, apabila kita merasa lemon masam. Okey, sifat asid ialah kebiasaannya berasa masam. Dan apabila disentuh, dia terasa sedikit perit. Bahan yang beralkali pula, sifatnya ialah berasa pahit. Seperti kubis ini. Dan apabila disentuh, dia akan berasa licin. Ini dia sedang merasa air minuman, air masak. Jadinya dia kata rasa air minuman ini tawar. Ya, sifat bahan yang neutral kebiasaannya mempunyai rasa tawar, manis ataupun masin. Dan apabila disentuh, dia sedikit licin dan juga kesat. Mari kita lihat pula situasi ini. Kata bagaimanakah pula dengan air kopi? Air kopi ini berasa pahit. Tetapi apabila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Cikgu ini berkata, tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali. Dan tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid. Jadinya, apa yang saya beritahu tadi tu menggunakan rasa dan sentuhan, itu hanyalah sifat-sifat umum sahaja. Rasa dan sentuhan tidak boleh dijadikan penunjuk bagi sifat kimia sesuatu bahan kerana dia bukanlah petunjuk saintifik. Jadi lebih baik kita gunakan kertas litmus tadi berbanding menggunakan deri rasa dan sentuhan sebagai penunjuk. Deri rasa dan sentuhan sebagai petunjuk umum sahaja. Mari kita lihat kegunaan bahan berasid dan berakali dalam kehidupan kita. Seorang kanak-kanak sedang membantu ayahnya berkebun. Dalam bidang pertanian, ayahnya
Anaknya berkata, "Ayah, mengapakah kita perlu menabur kapur pada tanah ini?" Kata ayah, "Kapur bersifat alkali dan boleh mengurangkan keasidan tanah kebun." Jadinya, untuk uh, pengetahuan kamu, apabila alkali kita tambahkan dengan asid, maka bahan tersebut akan menjadi neutral. Okey, keasidan tanah akan menyebabkan keasidan tanah yang terlalu tinggi akan menyebabkan tanah itu tidak subur. Jadinya, mengikut prinsip ini, untuk mengurangkan keasidan tanah, kita bolehlah meletakkan bahan beralkali seperti kapur pada tanah. Okay, mari kita lihat situasi ini. Seorang guru sedang memberi rawatan awal kepada muridnya yang telah disengat tebuan. Okey, sengatan tebuan itu bersifat alkali. Cuka boleh disapu pada kawasan yang disengat untuk rawatan awal. Okey, cuka ini bersifat asid. Jadinya, apabila asid diletakkan di bahagian sengatan, maka akan mengurangkanlah uh, sengatan sakit pada sengatan yang dialami oleh murid tersebut. Selain daripada cuka, kamu pun boleh fikir lagi beberapa bahan-bahan yang lain, bahan yang berasid yang boleh disapukan ke sengatan tersebut. Okey, mari kita lihat pula situasi ini. Seorang anak, dia tanya kepada ibu dia, bagaimana hendak menghilangkan rasa licin cecair peluntur ini. Bila rasa licin dan peluntur ni maksudnya bahan ini adalah bersifat alkali. Maka caranya untuk mengurangkan rasa licin itu, kata ibu, bolehlah dilumurkan dengan asam jawa. Dia kata nanti hilanglah rasa licin tu. Asam jawa ini adalah bersifat asid. Jika kita tak ada kertas litmus, kita pun boleh menggunakan beberapa bahan untuk menggantikan kertas litmus. Yang pertama ialah ekstrak kunyit. Kunyit, kamu perlu kisar dia sehingga jadikan ekstrak cair seperti ini. Okey. Ekstrak kunyit ini berwarna kuning. Okey, apabila kamu meletakkan satu bahan berasid, larutan ini tetap akan menjadi kuning. Okey, jika letak bahan yang neutral akan tetap menjadi kuning juga. Tapi apabila bahan beralkali kamu letakkan ke dalam ekstrak kunyit, dia akan bertukar menjadi merah coklat. Cubalah dekat rumah, okey? Selain daripada itu, kamu boleh cuba dengan menggunakan ekstrak kubis. Kubis ungu. Okey, ekstrak kubis ungu akan menghasilkan warna ungu. Apabila satu bahan berasid dimasukkan ke dalam larutan ekstrak kubis ini, maka warna ungu ini akan bertukar menjadi merah. Manakala jika bahan beralkali pula diletakkan ke dalam ekstrak kubis ungu ini, warna hijau akan terhasil. Manakala jika bahan neutral kamu masukkan ke dalam ekstrak kubis ungu ini, warna kubis ungu ini tetap akan menjadi ungu. Akhir sekali, jika kamu ada bunga raya di rumah, kamu boleh gunakan ekstrak bunga raya ini untuk menjadi pengganti kertas litmus. Apa yang akan terjadi jika kita masukkan bahan berasid pada ekstrak bunga raya? Warna merah jambu akan bertukar menjadi merah. Jika bahan beralkali pula kita masukkan kepada ekstrak bunga raya, warna hijau akan terhasil. Manakala jika bahan neutral yang dimasukkan ke dalam ekstrak bunga raya, warna merah jambu ini tak akan berlaku sebarang perubahan.
Mari kita ingat semula apa yang kita dah belajar pada hari ini. Sifat bahan berasid, beralkali dan neutral boleh diuji menggunakan kertas litmus. Kertas litmus mempunyai dua warna iaitu kertas litmus biru dan merah. Perubahan warna kertas litmus apabila diuji adalah seperti berikut. Yang ini kamu boleh ingat di sambal kali. Okey, contoh bahan berasid, beralkali dan neutral ialah seperti limau nipis, asam jawa untuk bahan berasid. Bahan beralkali, sabun, kapur sirih. Bahan neutral, air garam dan air gula. Ini kamu kena ingat semula eksperimen yang kita dah buat hari tu. Okey, seterusnya sifat bahan berasid, beralkali dan neutral boleh juga boleh juga menggunakan dari rasa dan sentuhan, namun bukanlah petunjuk saintifik. Seterusnya, bahan berasid biasanya berasa masam, beralkali pula rasa pahit dan licin, manakala bahan neutral mempunyai pelbagai rasa, contoh rasa tawar, masin, manis. Okey, dan akhir sekali, bahan lain yang boleh digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali dan neutral ialah yang pertama ekstrak kunyit, yang kedua bunga raya, ekstrak bunga raya dan akhir sekali ekstrak kubis ungu. Okey, cikgu harap dengan video ni kamu dapat uh, mengingat semula apa yang kita dah belajar tempoh hari. Okey, jumpa lagi nanti. Bye.